4 orang saja, lepas tu Menteri akan jawab. Saya akan panggil Bayan Baru. Bayan Baru kan? Gopeng, Bukit Gantang, Kota Melaka, selepas tu, yang tu tak masuk dah tu, belakang lah. Okey. Dulu terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya nak bangkitkan seperti mana ramai yang telah bangkitkan SPR putiran 0101%, kerana ada peruntukan 60 juta ringgit, khususnya 450,000 untuk emolument dan seterusnya untuk perkhidmatan dan bekalan. Saya dah bangkitkan beberapa perkara yang spesifik berkenaan dengan urusan SPR ni. Yang pertama berkenaan dengan urusan undi pos. Di bawah undi pos ada borang 2 di bawah peraturan-peraturan pilihan raya 2003, undi pos Akta Pilihan Raya 1958. Penerima undi pos perlu catatkan nombor siri kertas undi dan identiti mereka di dalam borang 2 tersebut. Jadi apabila pengundi pos ini buang undi, pasti undi mereka tidak lagi sulit. Ini bermakna pengundi pos yang terdiri daripada kalangan kaki tangan kerajaan, khususnya pegawai polis, tentera dan petugas SPR telah kehilangan hak mereka untuk undi secara sulit. Saya harap Menteri boleh perbetulkan perkara ini. Yang kedua, berkenaan dengan dawat kekal, memang banyak sudah disebut. Dan kita tahu di India khususnya telah laksanakan dawat kekal sejak 1962, 50 tahun lah. Dan yang tahu saya, konsentrasi untuk silver nitrate itu digunakan adalah di kadar 10 hingga 18% dan bukan 1% seperti mana yang digunakan oleh SPR. Dan saya telah buat sedikit sebanyak kajian berkenaan dengan kos dan pernah cuba sendiri. Dan dawat kekal yang saya perolehi 5% silver nitrate ini kekal sampai hari ini 16 hari selepas saya colok jari saya di sini. 16 hari. Dan kos yang saya bayar untuk 50 cc satu botol boleh digunakan oleh 500 pengundi. Kos itu lebih kurang RM13 Malaysia. Kalau saya buat jangkaan kos keseluruhan untuk 13 juta pengundi di seluruh Malaysia, kos keseluruhan tidak melebihi RM350,000. Di dalam satu jawapan yang saya dapati daripada Menteri berkenaan dengan kos untuk membeli dawat kekal, kos yang digunakan RM7.1 juta keseluruhan. Dan apabila saya tanya siapakah pembekal dia, jawapannya tak boleh dibekalkan atas keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan pembekal ke, keselamatan SPR ke, keselamatan menteri yang berkenaan. Jadi saya mohon jawapan daripada menteri. Kopi. Gantang. Bukit Kate. Terima kasih Gopeng kerana berikan laluan. Saya nak tanya Gopeng, tadi dibangkitkan berkaitan dengan direct nego dalam bekalkan dawat kekal. Apakah Gopeng merasakan ada satu yang tidak kena dengan kaedah perbelanjaan? Hal yang berkaitan dengan direct nego dalam SPR ini, apabila ditanya berulang kali syarikat manakah yang dapat, tetapi nampaknya terdapat keengganan di pihak kerajaan khususnya yang menjaga SPR untuk memberitahu syarikat mana. Apakah ada kaedah-kaedah yang mungkin tidak diikuti selaras dengan kaedah yang dibekalkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan? Dan kalau betul kaedah lantikan ini menyalahi prosedur Kementerian Kewangan, apakah Gopeng setuju tindakan yang tegas perlu diambil terhadap SPR khususnya ahli-ahli dan juga urus dia yang tertinggi? Yang ketiga yang dibangkitkan oleh Gopeng tadi tentang kandungan, saya tertarik dengan kandungan silver nitrate. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya kecil Kuala Besut. Setuju tidak kalau kaedah atau kalau tidak ada pembekal pun, saya cadang kalau setuju tak Gopeng bekalkan sendiri
dakwah kekandungan silver nitrate yang telah diuji oleh Gopeng kepada SPR untuk digunakan dalam pelayan kecil Kuala Besar. Terima kasih. Tajuk sama. Okey. Saya tertarik betul lah pasal harga murah ni. Memang tertarik. Tapi saya nak tanya Gopeng. Kalaulah yang Gopeng masukkan itu, dia ambil kira kos pengangkutan, dia ambil kira kos keselamatan, kos-kos yang lain. Boleh saya jawab. Kos yang saya sebutkan tadi, including deliver to the house. Kalau tak setuju, kalau tak percaya, boleh. Biarlah saya uruskan untuk PRK Kuala Besut. Seterusnya berkenaan dengan SPR juga. Saya pernah tanya soalan berkenaan dengan kriteria untuk melantik pegawai SPR semasa PRU ke-13. Dan jawapan yang saya terima, antara ada 6 kriteria, antaranya satu daripada 6 kriteria itu adalah mereka yang dilantik sebagai pegawai SPR tidak memegang jawatan atau bergiat secara aktif dalam mana-mana parti politik. Betul, memang itu sepatutnya menjadi kriteria. Tetapi saya nak bagi beberapa contoh yang spesifik yang saya kena pasti semasa PRU ke-13, khususnya di Parlimen Gopeng, Parlimen saya sendiri. Yang pertama, di UPU Kampung Pulai, kawasan Parlimen Gopeng, petugas SPR, nama dia Abdul Latif bin Muhammad Wahi. Nombor IC 5111-008-6249. Beliau adalah AJK Cawangan UMNO Kampung Pulai dan Ketua Kampung Lantikan untuk Kampung Pulai. Yang kedua, di UPU Kampung Sengat, pegawai SPR Muhammad Amin bin Amaran. Nombor IC 710313085639. Dan beliau adalah AJK Cawangan UMNO Kampung Sengat. Yang ketiga, di UPU Kampung Tekah Baru, pegawai SPR Encik Laidi bin Syara. Nombor IC 630519086389. Dan beliau adalah Naib Ketua Cawangan UMNO Pengkalan Baru di kawasan UPU Tekah Baru. Jadi bagaimana kita boleh harapkan pengundi-pengundi kampung untuk mengundi secara bebas apabila mereka nampak ada pegawai SPR yang terdiri daripada ahli-ahli jawatan kuasa UMNO di kawasan setempat itu. Jadi seterusnya, tadi Kulai ada bangkit. Habiskan Yang Amat. Boleh. Terima kasih Gopeng, terima kasih pengurusi. Satu lagi isu SPR yang saya minta Gopeng komen juga adalah tentang perbelanjaan. Bukan saja daripada SPR, tetapi perbelanjaan oleh kerajaan. Sebelum pilihan raya yang memberi brim-brang, memberi pelbagai bantuan bagi pelbagai jenis you help me, I help you punya bantuan. Yang saya dapati adalah daripada seorang researcher, daripada tahun 2009 yang leading up to the election, sebanyak 58 bilion ringgit telah diberi kepada untuk tujuan pilihan raya. Dan ini adalah satu angka yang terlalu besar, cukup besar kerana membebankan perbendaharaan negara, dan dia berbentuk you help me and I help you. Dan ini kita boleh nampak dengan begitu terang sekali tahun Sibu, di pilihan raya kecil Sibu, dan dia berunsur rasuah. Dan SPR kenapa tidak ambil tindakan terhadap ni? Ringkaskan ya. Habiskan Yang Amat Gopeng. Saya habiskan ya. Last kali perkara ini. Saya tadi dengar daripada Gopeng, kalau boleh izinkan saya. tak ada masa. Penting Gopeng. Daripada Lumut Gopeng. Lumut. Saya minta Gopeng sampaikan kepada SPR buat siasatan apa yang telah berlaku di Parlimen Lumut pada 2 hari bulan April, hari Khamis, apabila saya terserempak dengan pegawai SPR dan pasukannya sedang memunggah
kotak-kotak kertas undi baru sebanyak 74,000 kertas undi baru dibawa keluar daripada lokap untuk dibawa ke Dewan Merdeka Manjung. Ini merupakan satu langkah atau tindakan yang di luar program. Pengarah ataupun pengurus pilihan raya yang dilantik oleh SPR yang terdiri daripada yang dipertua Majlis Pembandaran Manjung sehingga ke bawah, peringkat bawah pun merupakan ahli-ahli ataupun pegawai daripada Majlis Pembandaran Manjung yang menguruskan kotak-kotak tersebut. Ini merupakan satu tindakan di luar program dan saya telah mengarahkan supaya semua kotak-kotak tersebut dimasukkan ke dalam lokap balik. Kita nak dapatkan penjelasan daripada SPR mengapa tindakan itu dibuat, oleh kerana sepatutnya mengikut program kertas undi tersebut akan dikeluarkan daripada lokap pada 3 hari bulan pada hari Jumaat. Mereka ada 24 jam untuk melakukan sesuatu kepada kertas undi baru tersebut. Oleh itu saya minta tolong Gopeng untuk minta penjelasan daripada SPR. Terima kasih. Ya, habiskan Gopeng. Gulung. So tadi Yang Berhormat Kulai ada bangkitkan soal pengurusan oleh KTM semasa hari pengundian. Memang banyak perkara yang luar biasa berlaku, bukan setakat sinarai pacar yang tidak dibenarkan berkenaan dengan sama ada satu pacar ke dua pacar untuk dua calon, sama ada cop ke atas kertas undi pun ada setengah tempat pun tidak dilakukan dan sebagainya. Ini merupakan perkara-perkara yang tidak harusnya berlaku. Dan tidakkah SPR ada dua perkara? Yang pertama, SOP, dengan izin Standard Operating Procedure, untuk KTM mengikutinya, ataupun FAQ, Frequent Asked Question. Maksudnya apabila hadapi soalan, bagaimana ada jawapan yang standard supaya mereka tahu bagaimana nak atasi masalah tersebut. Dan sepatutnya ada SOP dan FAQ yang dipamil secara terbuka dan tidak diberikan KTM untuk buat keputusan sewenang-wenangnya. Jadi saya harap ini beberapa perkara yang Berhormat Menteri boleh tolong jelaskan. Sekian, terima kasih.